Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan masuk standard pembelajaran iaitu membanding dan mentafsir. Ya. Dia belajar lepas ni dia harap dapat banding lah dan tafsir, serakan. Okay, dua atau lebih set data terkumpul berdasarkan kepada histogram dan juga poligon kekerapan yang anda telah pelajari. Ya. Okay, jadi belajar kena kenal bentuk taburan. Ya. Jadi bentuk taburan tu berdasarkan histogram atau poligon kekerapan. Ya. Kita tengok bentuk taburan dulu. Okey, yang pertama yang pertama ni kita ada histogram simetri. Ya. Ini ialah histogram simetri lah. Okey, yang pertama ialah bentuk loceng. Awak tengok sebab apa bentuk loceng? Awak nampak tak ni? Ini okey, bentuk dia kan, bentuk histogram yang dilukis ni macam loceng ataupun macam bukit lah. Jadi ini ialah bentuk loceng. Okey, yang kedua ini bentuk seragam ya. Sebab kita tengok kekerapan dia sama banyak ya. Ini sama seragam je lah. Jadi tak lari mana lah. Jadi ini ialah seragam. Okay, seterusnya ada juga histogram pencung bentuk taburan dia. Ini kalau nampak ini dia pencung, okey dia naik lepas tu dia turun straight ya. Turun. Ini pencung ke kanan, lebih turun banyak ke kanan ya. Yang ini pula ialah pencung ke kiri ya, dia turun banyak ke kiri ya. Ini pencung ke kiri. Dan kita juga ada bentuk taburan lain iaitu bentuk U. Ini bentuk U sebab kita nampak dia macam bentuk U lah, naik turun tu boleh membentuk huruf U. Okey, seterusnya kita ada bentuk J. Ini macam huruf J ya. Okey, ini ialah pula bentuk J songsang, J terbalik. Dan ini ialah bentuk B-mod Kerana apa? Awak tengok kan rendah, tinggi. Lepas tu dia rendah pula. Lepas tu rendah, lepas tu tinggi balik. Rendah balik. Rendah. Tinggi rendah. Itu bentuk dia, nama dia B-mod. Okey, kita pergi tengok contoh 5. Kita tengok contoh 5 semua ya. Ini diberikan dua histogram mewakili masa oleh 25 orang perenang ya. Dalam dua acara iaitu gaya kuat lentang dan juga 100 meter gaya bebas. Pada paksi Y ni adalah bilangan perenang bawah tu merujuk kepada masa. Yang pertama, nyatakan bentuk taburan histogram. Dia tanya awak bentuk. Jadi awak bagi tahulah bentuk yang kita sebut yang cikgu sebutkan di atas tadi ya. Jadi awak nampak tak ini macam loceng kan? Betul tak? Loceng ataupun bukit. Jadi bentuk taburan dia bentuk loceng. Okey. Dan untuk gaya bebas pula awak nampak tak dia seragam je kan, sama banyak yang sama kan. Jadi ini adalah bentuk seragam. Okey, untuk soalan A lah. Seterusnya kita pergi soalan B. Okey, soalan B ditanya acara yang manakah mempunyai serakan masa catatan yang lebih luas. Kalau awak tengok catatan masa yang lebih luas ataupun boleh lebih banyak ataupun banyaklah masa dia panjang kan. Dia punya data pun nampak kita lukis pun panjang masa dia. Jadi jawapan dia ialah acara gaya kuat lentang lah. Dia pelajar tengok dia mempunyai serakan yang lebih luas. Kerana beza masa dia pun lebih besar. Jadi masa dia banyak lagi lah berbanding dengan gaya bebas. Seterusnya kita pergi soalan C. Antara kedua-dua tersebut, yang manakah menunjukkan prestasi perenang yang lebih baik? Jadi kalau tengok prestasi untuk 25 orang ni, jadi lebih baik ialah gaya bebas lah. Sebab kalau tengok kan antara masa yang dicatatkan 69,5, ini kan di sini kan 69,5 ni seramai 6 orang. Sini pun 6 orang. Jadi ramai yang mencatat masa yang lebih baik. Maka acara 100 meter gaya bebas mempunyai catatan masa perenang adalah lebih baik. Selesai contoh 5. Sekarang kita pergi pula contoh 6 ya. Kita pergi contoh 6.
Okey, menunjukkan poligon. Jadi poligon pun sama juga bentuk dia, taburan dia, macam histogram juga. Ini poligon kegerapan, menunjukkan harga jualan. Ini ialah hargalah pada paksi. Ini semuanya harga rumah. Harga rumah ya, di dua kawasan berlainan. Ini ni kawasan A, yang merah ni kawasan A. Sementara yang biru pula ini ialah kawasan, ini kawasan B ya. Okey, soalan pertama, nyatakan bentuk taburan. Okey, nyatakan bentuk taburan. Kalau awak nampak, okey, yang kawasan A ni panjang ujung sana kan. Ini ialah pencung ke kanan. Betul tak? Ini okey, untuk kawasan A dia lebih banyak pencung ke kanan. Okey, sementara okey, kawasan B pula dia lebih banyak pencung ke kiri ya. Nampak tak? Okey, dia panjang sini kan. Pencung ke kiri ni panjang. Okey, turun sini ya. Ini pencung ke kiri. Okey, selesai soalan A. Seterusnya kita pergi soalan B. Bandingkan serakan harga jualan bagi kedua-dua kawasan tersebut. Jadi kalau dilihat kawasan A, kawasan B ya, poligon ni dilukis ni macam lebih kurang sama kawasan ni lah. Pencung kiri dan pencung kanan ya. Jadi serakan harga dia adalah hampir sama. Okey, jadi dia hampir sama walaupun bentuk taburan dia berbeza. Okey, seterusnya soalan C. Kita pergi soalan C. Pada pendapat anda, kawasan manakah yang mungkin mewakili kawasan bandar dan luar bandar? Sebab dia tak bagi tahu kawasan A dan kawasan B. Jadi kalau awak nampak, okey, untuk kawasan A ni, apabila harga rumah semakin tinggi, jadi kuranglah orang beli kan untuk kawasan A. Sementara kawasan B pula, kalau tengok unjuran dia, ramai yang beli dengan harga yang tinggi, berebut. Okey, maksudnya ini kawasan B merupakan kawasan bandar. Okey, kawasan A tu harga dia rendah ya, kawasan A ya. Taburan untuk kawasan A tu rendah. Okey, jadi kawasan A mewakili kawasan luar bandar. Harga dia lebih murah. Sebab tu dia berada di kawasan yang lebih murah lah. Dan harga rumah juga rendah untuk kawasan A. Manakala kawasan B mewakili kawasan bandar. Kerana kebanyakan harga rumahnya adalah tinggi. Kawasan B duduk sini ya. Ini kawasan B ya. Ini harga dia kan. Harga dia lebih tinggi. Jadi ini di bandar lah. Kawasan B ialah kawasan bandar. Kawasan A pula awak tengokkan harga rumah tak sampai ni 60 lebih je kan. Ini yang graf merah ni, ini merupakan kawasan A. Jadi kawasan A ialah kawasan luar bandar. Okey, kawasan B adalah kawasan bandar. Okey, sekian saja untuk hari ini ya. Kita akan sambung esok pula untuk bahagian akan datang.